yang pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi Jumaat yang mulia ini kita dapat bersama-sama berada di dataran ilmu Jertih. Saya ucap tahniah kepada adik kakak sekalian yang istiqamah datang setiap minggu ke dataran ini untuk mendengar kuliah, mendengar tazkirah, mendengar mau'izah, selari dengan dasar kerajaan negeri Terengganu yang menetapkan hari Jumaat ialah hari ilmu. Paling kurang dalam seminggu, sehari kita pasang telinga kita supaya masuk dalam hati kita berkait dengan ilmu-ilmu Islam, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan isu-isu semasa yang menyentuh umat Islam. Inilah satu ajaran yang diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam syariat Islam menjadi fardu ain ke atas orang-orang lelaki akil baligh yang muqim, bukan musafir, sembahyang Jumaat dan dengar khutbah. Dan khatib yang baca khutbah kena ikut rukun-rukunnya. Kalau tak ikut rukun-rukun, tak sah khutbah. Salah satu rukun khutbah ialah kena sebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya Islam ajar kepada kita dalam seminggu, biar masuk dalam telinga kita, dalam hati kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang tanya, dah macam mana orang perempuan? Tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Kerana lelaki-lelaki adalah ketua kepada keluarga. Jadi orang lelaki balik ke rumah, dia kena sapa kepada anak bini. Dalam seminggu dia ada satu mau'izah, satu tazkirah supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita di negeri Terengganu ini kita jadikan hari Jumaat hari ilmu, tidak semestinya dengar khutbah saja sepanjang hari, khususnya pada waktu pagi. Kita isi dengan majlis-majlis ilmu, daripada Besuk turun ke Setiu, kemudian ke Kuala Neruh, Kuala Terengganu, Marang, Dungun, Hulu Terengganu, sampai ke Kemaman. Penuh dengan majlis-majlis ilmu. Kita nak rakyat negeri Terengganu rakyat yang faham tentang ajaran Islam yang sebenar yang dibawa kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita hidup dapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita nak membicarakan tentang isu semasa, isu Palestin lah, paling hangat. Dalam 2 minggu ini tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kita dengar pasal Palestin. Kuliahnya, khutbahnya, dalam internet, Facebooknya, TikToknya, Twitternya, tak habis-habis cakap pasal Palestin. Tak apa, kerana ia adalah satu isu yang paling penting kepada umat Islam di zaman ini. Ada orang kata tak payahlah kita cakap pasal isu semasa dalam kuliah-kuliah agama ni. Kuliah-kuliah agama ni kita cakap bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab maulud, bab Isra' Mi'raj. Tak payah kita bercakap pasal isu-isu semasa. Ini pandangan yang salah. Kalau kita lihat kepada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bukan saja didik para sahabat tentang ibadah
muamalat, hukum hakam jenayah dan lain-lain lagi. Nabi bukan sahaja mengajar pada para sahabat tentang sembahyang, puasa, zakat, haji, termasuklah tentang isu-isu semasa. Apa dalilnya? Jadi kita orang Islam ni, bila kita bercakap sesuatu, kita kena ada dalil, ada sandaran. Dalilnya ialah ketika Nabi SAW berada di Mekah. Nabi panggil para sahabat. Kemudian Nabi terang kepada sahabat tentang isu semasa. Isu semasa yang berlaku pada ketika itu ialah isu antarabangsa, iaitu peperangan antara Rom dan Parsi. Kalau kita fikir secara logik, buat apa Nabi SAW nak cakap pasal isu semasa berkait dengan antarabangsa pula? Cakap pasal masalah orang Mekah sudahlah, masalah pasarnya, masalah rumahnya, masalah fakir miskinnya dan lain-lain lagi. Dalam keadaan orang Islam pada ketika itu ditekan, dizalimi dan ditindas. Tapi Nabi panggil para sahabat, Nabi beri pengesian tentang isu antarabangsa. Kerana Nabi nak ajar kepada umatnya di sepanjang zaman, kita kena peka, kita kena cakna. Bukan sahaja tentang perkara-perkara yang berlaku dalam kampung kita, dalam kawasan kita, termasuklah perkara-perkara yang berlaku di luar negara. Kita kena ambil cakna. Dalam sirah Nabi tadi, tak ada kait pun dengan orang Islam. Perang antara Rom dan Parsi. Maka apatah lagi dalam perkara yang berkait dengan orang Islam, tentang isu Palestin pada hari ini. Masa berlakunya peperangan antara Rom dan Parsi, Nabi bukan saja cerita dan beritahu berlakunya perang, tapi Nabi mengambil pendirian dan sikap. Nabi kata kita sebagai orang Islam, kita kena sokong Rom. Lalu sahabat pelik, wahai Rasulullah, bukankah Rom ni kafir, Parsi pun kafir? Dah pasal apa kita sokong Rom? Nabi kata, walaupun Rom kafir, tapi kufur mereka tak sama dengan kufur orang-orang Parsi. Kufur orang-orang Parsi, mereka sembah api. Kufur orang-orang Rom, mereka adalah ahlul kitab. Mereka percaya kepada Allah. Mereka ikut nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Cuma masa tu mereka masih lagi tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi mengambil sikap dan pendirian. Jadi apatah lagi kalau isu berkait dengan orang Islam, kita kena ambil cakna, kena peka, dan kita kena ambil pendirian. Tak boleh orang Terengganu kata keluk kelek, tak tahu nak pergi mana. Kena ada pendirian. Maka hari ini, walaupun nama program kita ni ialah kuliah duha hari Jumaat, tapi kita bercakap tentang isu semasa, isu umat Islam, isu antarabangsa. Maka ia sebahagian daripada pendidikan Islam yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dalam ruang yang ada ini, saya akan sebut beberapa perkara, dan dia tidak akan keluar daripada maudhu' besarnya, tajuk besarnya, iaitu tashihul mafahim wa raddu syubhat. Memperbetulkan kefahaman-kefahaman yang silap dan menjawab syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam dalam konteks isu Palestin yang sedang berlaku pada hari ini. Ada beberapa perkara yang kita perlu betul. Sebab ada setengah orang, mereka memahami dengan kefahaman yang silap, yang tak betul, ataupun faham tapi tidak mendalami. Yang pertamanya ialah kita kena beza antara Yahudi dan gerakan Zionis. Kadang-kadang kita dengar celaka Yahudi, celaka Zionis, laknat Yahudi, laknat Zionis. Dah Yahudi ni apa, Zionis ni apa? Ini kita kena faham.
Yahudi dan Zionis, yang pertamanya, mereka ni semuanya Yahudi belaka. Yahudi sebahagiannya mengikut Zionis, dan ada Yahudi yang tak ikut Zionis. Maknanya Zionis ni adalah satu gerakan politik yang memperjuangkan kewujudan sebuah negara untuk orang-orang Yahudi di bumi Palestin, yang ditubuhkan oleh Theodor Herzl pada kurun yang ke-18 Masihi lebih kurang. Di sini kita perlu faham sebelum kita ulas berkait dengan gerakan Zionis ini. Istilah di dalam Al-Quran disebut dengan Ahlul Kitab, Banu Israel, Al-Yahud. Disebut dengan 3 istilah ini. Kalau kita baca dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah dan lain-lain lagi. Ahlul Kitab dirujuk kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga mereka yang diturunkan kitab sebelum daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam Quran dengan istilah Ahlul Kitab. Maknanya bukan Yahudi saja, termasuk orang Kristian, termasuk pengikut agama-agama samawi yang lain. Cuma yang masyhurnya ialah Yahudi dan An-Nasraniyah. Disebut dalam Quran juga ialah Banu Israel. Banu Israel maksudnya ialah anak cucu Israel. Israel dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, yang memberi maksud Abdullah, yang dirujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi kalau kita kata laknat Israel, maknanya kita kena niat, maksudnya ialah negara Israel. Bukan laknat Israel, laknat kepada Nabi Yaqub. Itu beza. Biasanya di dalam Al-Quran disebut dengan istilah Banu Israel, dirujuk kepada perangai-perangai baik mereka. Allah Ta'ala puji mereka, Allah Ta'ala sanjung mereka. Mereka ini lahir daripada kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul yang ramai. Disebut dengan cerita yang baik bila disandarkan dengan istilah Banu Israel. Yang ketiganya ialah Al-Yahud. Al-Yahud biasanya disebut dalam Quran disandarkan dengan perangai-perangai buruk mereka. Maknanya Yahudi dan Banu Israel ni sama saja. Banu Israel dan Yahudi sama saja. Cuma dari segi jalan penceritaannya berbeza. Bila sebut Banu Israel biasanya cerita tentang kebaikan mereka. Bila sebut Yahudi diceritakan dengan kejahatan dan keburukan mereka. Mereka ini ialah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Seorang Nabi Ishak, seorang Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Ishak lahirnya Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub lahirnya Nabi Yusuf, Nabi Bunyamin. Ada 12 orang adik-beradik. Maka Yahudi Banu Israel ni ada 12 kabilah daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Sehinggalah ke hari ini mereka ini satu kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kaum yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena faham bahawa permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi ini bukan kerana nama mereka Yahudi, bukan kerana nama mereka Banu Israel. Permusuhan kita dengan mereka kerana perangai jahat mereka, kerana perangai wuduh mereka. Apa yang mereka buat? Mereka mempermain-mainkan Allah. Mereka mempermain-mainkan nabi-nabi Allah. Bahkan mereka bunuh nabi-nabi Allah. Mereka mempermainkan hukum hakam Allah. Ini didedahkan kejahatan mereka di dalam Al-Quran, dalam banyak surah, khususnya surah Al-Baqarah.
Kalau kita baca surah Al-Baqarah, banyak cerita tentang kejahatan mereka. Sebab tu kita orang Islam, kita kena faham, pemusuhan kita dengan orang Yahudi ni adalah kerana perangai jahat mereka, fi'il wuduh mereka. Bukan kerana nama mereka Yahudi, bukan kerana nama mereka Banu Israel. Kalau kerana nama mereka Yahudi, kerana nama mereka Banu Israel, bila Nabi berhijrah ke Madinah, maka Nabi terus bunuh mereka semua. Tapi Nabi tak bunuh mereka. Nabi pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Nabi memasukkan mereka sebahagian daripada rakyat Madinah. Dalam piagam Madinah dimasukkan mereka sebahagian daripada rakyat. Banu Quraizah, Banu Nadir, Banu Qainuqa, ini semua kabilah-kabilah Yahudi yang duduk di sekitar Yasrib. Nabi memasukkan mereka sebahagian daripada rakyat Madinah. Maknanya Nabi pergauli mereka dengan pergaulan yang baik, dan Nabi hormati mereka. Dalilnya bila Nabi safar ke Madinah, Nabi tengok puak-puak Yahudi ni puasa pada 10 Muharram. Nabi pun tanya mereka. Nabi kata, pasal apa kamu berpuasa? Mereka pun kata, kami berpuasa ni sebabnya kerana pada hari ini kami memperingati peristiwa besar, iaitu datuk nenek moyang kami bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah daripada kezaliman Fir'aun dan bala tenteranya. Nabi kata, oh gitu. Kemudian Nabi kata, kalau begitu aku lebih layak berpuasa daripada kamu. Aku dan sahabat-sahabat aku, umat aku lebih layak untuk berpuasa daripada kamu. Kamu kata kamu ikut Nabi Musa, tapi sebenarnya kamu tak ikut. Kalau kamu betul-betul ikut Nabi Musa, kamu kena ikut aku. Kerana Nabi Musa sebut bahawa akan lahir Nabi akhir zaman, iaitu aku. Tapi mu dah ikut aku. Jadi aku lebih layak berpuasa daripada kamu. Nabi pun puasa pada 10 Muharram. Dan ada riwayat yang lain Nabi puasa 9 dan 10. Ada juga 10 dan 11 riwayat yang lain. Kerana nak melakukan amalan supaya bercanggah dengan orang-orang Yahudi. Poin yang kita nak sebut di sini ialah Nabi hormati mereka. Sebab itulah dalam sirah Nabi SAW, Nabi memerangi orang-orang Yahudi ini bila mana mereka melakukan pengkhianatan. Maknanya bila mereka buat pala haliang, khianat, buat jahat, tubik perangai uduh, barulah Nabi perangi mereka. Iaitu bila mereka khianat perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka cuba untuk bunuh Nabi SAW. Nabi perangi mereka. Jadi hari ini bila kita kata kita kena perangi orang-orang Yahudi, kita kena perangi Israel, bukan kerana nama mereka Yahudi. Itu kita kena faham. Bukan kerana nama mereka Banu Israel, tapi kerana perangai jahat mereka, perangai wuduh mereka. Apa yang mereka buat hari ini? Hari ini Nabi-Nabi tak ada dah. Apa yang mereka buat hari ini? Antaranya yang disebut dalam Quran, wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka berjalan di atas muka bumi ini buat kerosakan. Wa yufsiduna fil ard. Mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah Ta'ala memadamkannya. Ini perangai-perangai jahat, perangai-perangai wuduh mereka. Sebab itulah disaksikan dalam sejarah kerosakan-kerosakan yang berlaku dalam masyarakat manusia, peperangan yang mengorbankan jutaan nyawa manusia, kerosakan dari sudut ekonomi, kerosakan dari sudut akhlak dan moral. Di belakangnya orang-orang Yahudi memainkan peranan. Tak payah kita ambil sejarah lama, kita ambil sejarah moden. Perang dunia pertama, perang dunia yang kedua, berapa juta nyawa manusia mati. Di belakangnya ialah Yahudi yang memainkan peranan. Sebabnya hak kita sebut tadi, gerakan Zionis.
Mereka ini mengguna kuasa-kuasa besar dunia. Ketika itu kuasa besar dunia ialah Great Britain, Perancis, Itali, Spanyol, kuasa-kuasa di Eropah, khususnya Great Britain. Jadi mereka, gerakan Zionis ini menguasai Great Britain dan mempergunakan Great Britain untuk kepentingan mereka. Maka pada tahun 1918 berlakunya satu perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Balfour. Balfour ini ialah bekas Menteri Luar Britain yang merupakan seorang Yahudi Zionis. Dia buat perjanjian dengan Zionis. Dia kata dalam perjanjian ini Palestin akan diserahkan kepada orang-orang Yahudi untuk didirikan sebuah negara bagi orang-orang Yahudi. Jadi nak serah begitu tak boleh. Sebab apa? Sebab bumi Palestin berada di bawah kerajaan Islam Osmaniyah. Sebab itulah puak-puak Zionis Yahudi ini, mereka menggunakan kuasa-kuasa besar ini sehingga berlakunya Perang Dunia Pertama, jatuh kerajaan Islam Osmaniyah. Berjuta nyawa manusia mati. Kemudian berlaku Perang Dunia yang kedua, berjuta nyawa manusia lagi mati. Peperangan yang berlaku antara Jerman dengan negara-negara Eropah di sebelah timur, Amerika Syarikat dengan Jepun, berjuta nyawa manusia mati. Sehinggalah selepas daripada Perang Dunia yang kedua tahun 1948 dengan rasmi Britain menyerahkan bumi Palestin kepada Yahudi, iaitu gerakan Zionis tadi. Maka didirikan negara, namanya ialah negara Israel untuk orang-orang Yahudi. Ini ceritanya. Sebab tu Yahudi yang kita sebutkan tadi, Zionis ini satu gerakan. Dalam kalangan orang Yahudi ada dua kelompok besar. Yang pertama, yang kata kita orang Yahudi ni tak boleh balik ke Palestin. Betul, bumi Palestin ni Allah Ta'ala janji untuk kita, kaum Yahudi, kaum yang paling mulia. Kita akan merentah dunia. Tapi kita tak boleh balik ke Palestin. Balik tak balik, kena zahir dulu Al-Masih, yang akan kita ulah di akhir nanti. Ceritanya akhir nanti. Siapa dia Al-Masih ni? Tapi kita cerita, kita royak dululah. Di sisi Yahudi, Al-Masih. Di sisi kita ialah Ad-Dajjal. Satu kelompok Yahudi lagi ni Zionis. Mereka kata tak boleh, kita kena balik dulu ke Palestin. Kita balik ke Palestin, tubuh negara untuk orang-orang Yahudi. Bila ada negara, orang Yahudi semua balik ke Palestin, barulah Allah Ta'ala akan menzahirkan Al-Masih, the Messiah. Sebab tu hari ni kita jangan pelik bila kita tengok sebahagian daripada orang Yahudi yang tak setuju dengan negara haram Israel. Kita tengok dalam internet kan, di England 2-3 hari baru ni demonstrasi 300,000 orang. Antara yang menyertai demonstrasi itu ialah orang-orang Yahudi. Kita mari pelik dah, macam mana? Bukankah Israel ni negara Yahudi? Dah macam mana orang Yahudi tak setuju dengan negara Israel? Kerana sebab tadi, kerana di sana terdapat orang-orang Yahudi yang tak setuju dengan negara Israel yang ditubuhkan oleh gerakan Zionis. Kerana bagi mereka, orang Yahudi tak boleh balik lagi ke Palestin. Jadi Palestin hari ini milik kepada orang Palestin. Di Amerika pun ada, di negara-negara Timur Tengah pun ada, di Syria, di Mesir, di Yaman, di Iran, di Turki. Orang-orang Yahudi yang tak setuju dengan gerakan Zionis, tak setuju dengan negara Israel. Jadi di sini kita faham bahawa di sana beza antara gerakan Zionis dan Yahudi. Ini penting. Sebab tu saya sebut tadi, maudhu' ataupun tajuk besar kita hari ini ialah kita nak memperbetulkan kefahaman, supaya kita faham betul dengan apa yang berlaku pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham bila kita bercakap tentang isu Palestin ni,
Jangan kita terlalu emosi dengan melihat kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ke atas saudara-saudara kita di Gaza. Setengah tu jadi lupa Masjidul Aqsa. Dia sibuk cakap pasal Gaza dibom. Kanak-kanak beratus beribu orang mati. Orang perempuan beratus beribu orang mati. Sehingga lupa kepada isu utama, iaitu isu Masjidul Aqsa. Ini penting yang kita kena faham. Sebab itulah dalam Islam meletakkan kepentingan agama lebih tinggi daripada kepentingan nyawa. Agama lebih tinggi daripada kepentingan nyawa. Kerana apa? Kerana kalau nyawa kita selamat, tak ada apa-apa masalah, tak ada orang ganggu, tak ada orang nak cederakan kita. Tapi agama tak selamat, maknanya tak ikut agama, ikut ajaran sesat, punah ganda. Hari akhirat pula mati tak selamat. Tapi kalau nyawa tak selamat, orang nak bunuh, orang ancam, orang ugu, orang nak buat macam-macam. Kerana apa? Kerana mempertahankan agama. Letak agama yang paling tinggi, sehingga dia mati. Maka dia akan selamat di hari akhirat kelak bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam meletakkan kepentingan agama lebih tinggi daripada kepentingan nyawa. Ya, kita sedih dengan kehilangan nyawa yang berlaku ke atas rakyat Palestin di Gaza. Hari ini sudah mencecah hampir 8,000 yang gugur syahid. Kanak-kanak, orang perempuan, orang tua. Ini majoriti 2/3. Dibantai oleh tentera Zionis Yahudi. Kita sedih. Kita sedih, kita duka cita. Kalau kita tengok video tu, sampai tubik air mata. Tengok bagaimana kanak-kanak kecil miga cari mak, cari ayah, tahu mak ayah mati. Si ayah terduduk bila dengar anaknya mati, kena bom. Kita sedih. Tapi jangan emosi menguasai diri kita. Sebab itulah kita kena letak agama hak paling atas. Dalam isu Palestin, hak paling besar sekali ialah pembebasan Masjidul Aqsa. Ini agama ajar kepada kita. Sebab itu operasi Hamas baru-baru ini tidak menamakan dengan Tufan Gaza, dinamakan dengan Tufan Al-Aqsa. Mesejnya ia nak beritahu kepada umat Islam supaya kita umat Islam kena ingat Masjidul Aqsa. Ini penting. Kefahaman yang perlu kita perbetul. Kerana apa? Kerana Masjidul Aqsa adalah masjid pertama yang didirikan di dalam Islam. Masjid yang menjadi kiblat pertama. Masjid pertama Masjidul Haram, masjid kedua Masjid Al-Aqsa. Kita betul sikit. Kiblat pertama ialah Masjidul Aqsa kepada kita umat Islam sebelum bertukar kepada Kaabah. Dan tempat suci yang ketiga kepada umat Islam selepas Masjidul Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Dalam sejarah umat Islam hanya 2 kali Masjidul Aqsa dijajah dan ditakluk oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Dibuka di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun yang ke-16 Hijrah. Jadi kita orang Islam, kita sebut orang Islam buka. Jangan guna istilah takluk, jajah. Islam tak takluk, Islam tak jajah tempat lain. Jangan kita guna empayar Islam, itu satu istilah yang salah. Islam buka tempat lain. Sayyidina Umar buka Palestin tahun 14 Hijrah. Kemudian Palestin ditakluk dan dijajah oleh orang-orang Kristian dalam perang salib pada awal kurun yang ke-11 Masihi. Bila mereka masuk, mereka bunuh, mereka sembelih orang Islam termasuk orang Yahudi yang duduk di Palestin.
Disaksikan oleh ahli sejarah, antaranya ialah Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Ibn Kathir kata ketika tentera Salib masuk ke kota Baitul Maqdis, mereka bunuh orang Islam, mereka bunuh orang Yahudi, sehingga betih-betih kuda mereka dibasahi dengan darah-darah. Maknanya ramai hak mereka bunuh. Kemudian Masjidul Aqsa berada di tangan mereka hampir 100 tahun, sehinggalah Allah Ta'ala lahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Masjidul Aqsa pada tahun 1087 Masehi. 1087 Masehi. Itu kali pertama. Kali yang kedua zaman kita. Zaman kita hari ini. Masjidul Aqsa dijajah dan ditakluk. Kalau kita nak ambil usia negara haram Israel tahun 1948. Maknanya 75 tahun. Tapi kalau kita nak ambil usia Palestin dijajah oleh British yang kita sebutkan tadi, mana bermula daripada tahun 1924 kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah, 99 tahun. 100 tahun dah. Maknanya di zaman kita hari ini. Sebab itulah saya selalu sebut dalam ceramah, dalam kuliah di tempat-tempat yang lain, ya, kita sedih apa yang berlaku terhadap bumi Palestin. Kita sedih apa yang berlaku terhadap Masjidul Aqsa. Tapi kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala melahirkan kita dalam generasi ini. Sebab itulah kita mesti bersama dengan golongan yang berjihad, yang berjuang untuk membebaskan Masjidul Aqsa, di mana saja kita berada. Jadi kita perlu perbetulkan kefahaman kita dalam isu Palestin ini. Jangan kita emosi sangat apa yang berlaku di Gaza. Ya, kita sedih, kita tak nafi, tapi kita jangan lari daripada isu utama. Isu utama dalam isu Palestin ini pembebasan Masjidul Aqsa. Kita kena berjihad, kena berjuang untuk membebaskan Masjidul Aqsa, kerana ia adalah milik umat Islam, bukan milik orang Yahudi, bukan milik orang Arab, bukan milik orang Palestin. Ia adalah milik orang-orang Islam. Jadi hari ini musuh-musuh Islam, antaranya mereka menggunakan satu alasan. Mereka kata orang Islam, Melayu, Jawa, India, Pakistan, Pashtun, Afrika, Turki, Parsi dan lain-lain lagi, tak payah cara dah pasal isu Palestin ni. Bukan isu orang Melayu pun, bukan isu orang Parsi pun, bukan isu orang Turki pun, bukan isu orang Pakistan pun. Ini isu orang Palestin. Ini mereka timbulkan tashkik ni. Jadi kita kena faham bahawa isu Palestin, pembebasan Masjidul Aqsa adalah isu umat Islam. Ia bukan isu orang Arab, ia bukan isu orang Palestin, isu umat Islam. Hari ini orang Arab, walaupun Palestin itu duduk di tanah Arab, orang Arab hari ini lupa kepada Masjidul Aqsa. Tengok apa yang berlaku kepada negara-negara Arab. Kita bercakap ni dalam konteks raja dan pemerintah negara-negara Arab, bukan rakyat. Rakyat alhamdulillah kesedarannya sangat hebat. Tengok di Mesir, di Jordan, di Iraq, di Yaman, beratus berjuta orang turun di jalan raya menunjukkan kebersamaan dalam isu Palestin, pembebasan Masjidul Aqsa. Tapi pemerintah, raja, presiden laut. Illa man rahimahumullah wa qalilan ma hum. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, dan sangat sedikit jumlah mereka. Kebanyakannya sayang kepada pangkat, sayang kepada kerusi, sayang kepada jawatan, sayang kepada kedudukan. Tak nak berjihad, berjuang untuk membebaskan Masjidul Aqsa. Sanggup melabel kumpulan yang berjuang untuk
membebaskan Masjidil Aqsa sebagai kumpulan pengganas. Ini salah. Tak nak bagi bantuan sumbangan, tutup sempadan. Sama-sama arak tu sama-sama arak. Sebab itulah isu Palestin ni adalah isu kita umat Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, di akhir zaman Masjidil Aqsa ni akan kembali ke tangan umat Islam. Nabi tak sebut ke tangan orang Arab, Nabi tak sebut ke tangan orang Palestin, ke tangan orang Islam. Orang Islam akan ambil balik. Ini janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya, poin yang ketiga, kita nak jawab beberapa syubhah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Antaranya ialah mereka kata kumpulan Hamas yang sedang berjihad di Palestin ni kumpulan pengganah. Sama dengan Daesh. Daesh tahu tak? ISIS. Ini kumpulan pengganah. Jadi kita kena jawab syubhah ini. Yang pertamanya, kumpulan Hamas, termasuk kumpulan Jihad Islami, kumpulan Hizbullah, adalah kumpulan-kumpulan yang ditubuh dan diasaskan di atas dasar Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kumpulan-kumpulan ini ditubuh dan diasaskan bertujuan untuk membebas dan memerdekakan tanah air mereka yang dijajah, iaitu bumi Palestin. Jadi fakta ini bukan sahaja diizinkan oleh syarak, bahkan juga diizinkan oleh undang-undang antarabangsa. Baca dalam undang-undang antarabangsa di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang menyatakan bahawa mana-mana individu, mana-mana kumpulan yang berjuang sehingga mengangkat senjata sekalipun bertujuan untuk membebas dan memerdekakan tanah airnya, maka ia adalah satu perjuangan yang betul, yang tidak bercanggah dengan undang-undang antarabangsa. Adapun Daesh, ISIS adalah satu kumpulan, walaupun mereka menamakannya dengan nama Islam. Daesh ni ialah satu kumpulan yang ditubuhkan, tidak tahu siapa dia yang menubuhkannya. Sangat mengelirukan. Walaupun menamakan diri dengan nama Islam, iaitu kumpulan untuk menegakkan negara Islam di Iraq dan Syam. Hebat tengok nama, tapi tak tahu siapa dia yang tubuh. Kemudian kalau kita tengok dalam YouTube, dalam internet kan, kita buka, tengok kumpulan ISIS, kumpulan Daesh, semuanya pakai topeng, tak kenal. Tak kenal. Kumpulan Hamas, pemimpin-pemimpin utamanya kita lihat keluar dalam TV. Syekh Ismail Haniyah, Khalid Mash'al, Dr. Khalil Hayyah, Saleh Al-Aruri, Usama Hamdan, Abu Marzuq dan lain-lain lagi. Kenal. Tapi kumpulan Daesh ISIS ni tak tahu siapa. Sebab tu kalau kita tengok, kita baca dengan teliti, ramai penganalisa yang buat kajian, di belakang kumpulan Daesh ISIS ini ialah intelijen barat. Bukan kita yang kata. Antaranya ialah bekas Presiden Amerika sendiri, Donald Trump. Antaranya ialah bekas Setiausaha Negara Amerika, Hillary Clinton, yang sebut bahawa yang menubuh dan mengasaskan ISIS Daesh ini ialah intelijen CIA dan intelijen barat. Tujuannya ialah supaya Amerika dan barat ada alasan untuk mengekalkan tenteranya di Iraq, di Syria. Kalau tak ada ancaman, jadi buat apa mereka nak duduk sana? Jadi bila mereka nak buat alasan nak suruh duduk sana, mereka kena wujudkan satu alasan yang munasabah. Lalu mereka kata, oh kami duduk sini sebab nak perangi puak-puak Daesh, puak-puak ISIS ini. Kemudian puak-puak Daesh, puak-puak ISIS ini, siapa sasaran mereka? Sasaran mereka orang Islam. Bung masjid, hak matinya semua orang Islam.
orang Islam hok mati. Bung pasar tempat orang Islam pergi beli. Dah kumpulan Islam, apa lagu tu? Bunuh orang Islam. Ini sangat mengelirukan. Ada pun kumpulan Hamas, sasaran mereka hanyalah sasaran tentera. Mereka tak menyasarkan orang awam, kecuali kalau kerana tersilap. Orang awam mati juga ada. Tapi sasaran utama mereka yang mereka isytiharkan ialah sasaran tentera. Ini kumpulan Hamas. Kemarin Presiden Turki mengeluarkan kenyataan dalam parlimen. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan kenyataan. Erdogan kata Hamas bukan kumpulan pengganas. Hamas ialah kumpulan kemerdekaan. Setakat ni kita tak dengar lagi Perdana Menteri kita sebut. Kita nak dengar juga. Kalaulah betul kita Malaysia ni nak membela perjuangan rakyat Palestin, maka paling kurang kita kena menafikan dakwaan Barat yang menuduh Hamas adalah kumpulan pengganas. Nak takut apa? Sebab tu kita berbangga dengan sejarah Perdana Menteri negara kita. Sejak zaman Tunku Abdul Rahman, zaman Tun Razak. Ini zaman-zaman dulu yang buat polisi dasar kita tak iktiraf negara haram Israel. Ini satu pendirian yang sangat hebat. Zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, beliau begitu lantang berucap di pentas-pentas antarabangsa, mengecam Zionis Yahudi, menyokong perjuangan rakyat Palestin. Hatta zaman Tun Abdullah, zaman Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, bila Gaza diserang ketika Najib jadi Perdana Menteri, dia pergi ke Gaza. Jadi pagi hari ni tak dengar lagi. Jadi sebab itulah kita harap kerajaan pada hari ini mesti mengambil satu sikap yang tegas. Kena jawab tuduhan ini. Kena bela kumpulan Hamas yang hari ini dikecam. Dan kena kecam negara-negara yang bersekongkol dengan negara haram Israel untuk melakukan kezaliman ke atas saudara-saudara kita di Palestin. Ini antara syubhat yang ditimbulkan yang perlu kita jawab supaya jelas dalam fikrah kita. Poin yang terakhir yang saya nak sebut pagi ini ialah menjadi akidah kita umat Islam bahawa Masjidul Aqsa akan kembali ke tangan umat Islam. Walaupun hari ini kita tengok peperangan yang berlaku begitu hebat, walaupun hari ini kita saksikan peperangan yang berlaku tidak berada di atas padang yang sama rata. Cuba adik kakak sekalian bayangkan, negara haram Israel ni tentera yang keempat terkuat di dunia. Jet pejuang yang paling canggih Israel miliki, Amerika beri. Helikopter yang paling canggih, helikopter Apache, Israel ada, Amerika beri. Israel ada senjata nuklear, bukan saja boleh menghancurkan negara-negara, bahkan dunia boleh hancur. Israel ada kereta kebal yang paling canggih. Kereta kebal yang paling canggih Israel ada. Ditambah lagi dengan roket-roket, semua negara haram Israel ada. Tapi pejuang-pejuang Palestin, Mujahidin Hamas, Jihad Islami, Hizbullah, jet pejuang tak ada shooting. Hak mutakhir ni ada drone je, tu pun buat sendiri. Kita tengok dalam YouTube kan, drone tu balut dengan saltik. Drone balut dengan saltik. Kereta kebal tak ada shooting. Jet pejuang tak ada shooting. Helikopter tak ada shooting. Roket buat sendiri. Roket. Saya pernah baca satu artikel, Mujahidin Palestin ni mereka reka bom kerana terdesak sangat. Antara bahan bomnya ialah tahi lembu.
Dia mari mikir. Tai lembu ni kan ada gas. Jadi siapa dengan benda-benda lain jadi bom. Sampai tahap tu. Maknanya di sini kita umat Islam kena faham bahawa di sana ada kekuatan yang lain daripada kekuatan lahiriah, kekuatan fizikal. Kekuatan tersebut ialah kekuatan iman. Inilah yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestin, yang tidak dimiliki oleh Zionis, Yahudi dan musuh-musuh Islam. Kekuatan inilah yang telah mengalahkan Rom, yang telah mengalahkan Parsi, yang telah mengalahkan bala tentera Ahzab. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Berapa banyak kumpulan yang kecil mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya hari ini kita boleh tengok, kita boleh saksi dengan mata kepala kita sendiri. Hari ini depan mata kita sendiri. Dulu kita pernah dengar je perang Badar, orang Islam 313 orang lawan musyrikin Mekah 1000 orang. Kemudian perang Yarmuk, perang Mu'tah, orang Islam hanya ada 30,000 orang lawan bala tentera Rom, jumlahnya ialah ratus ribu orang. Hari ini tentera Zionis Yahudi sedang berkubu di Gaza lebih daripada 300,000 orang. Baru saya baca dalam internet saat ni, Amerika baru hantar tentera dekat 1000 orang. Itu hak ia isytihar. Maknanya kalau campur semua 400,000 orang lengkap dengan kelengkapan senjata nak lawan mujahidin di Gaza, tak kurang daripada 30,000 orang je hari ini. Dan kita akan saksikan mukjizat dan karamah yang akan ditunjukkan oleh Allah. Sebab itulah adik kakak sekalian, ketahuilah bahawa sesungguhnya peperangan yang sedang berlaku pada hari ini, kita umat Islam di mana sahaja kita berada, kita mesti bersama-sama. Itu penting. Jangan saja kita siang tengok anak-anak kecil kena bunuh di Gaza tu, siang tengok orang perempuan mati kena bunuh, siang tengok orang tua mati kena bunuh. Hak tu tak apa, tapi kena letak juga dalam hati kita. Kita nak jadi sebahagian daripada orang-orang Islam yang berjihad, yang berjuang, yang berperang untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kena ada dalam hati kita. Sebab apa? Dalilnya kena ada dalil. Nabi sebut dalam hadis, man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata wa fi nafsihi syu'batun minan nifaq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang tidak berperang dan tidak ada dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan hatinya ada secebis sifat orang-orang munafik. Bila sebut perang takut lalu rasa. Tak. Jadi Nabi ajar kita supaya ada semangat perang, semangat jihad dalam diri kita. Jangan takut. Nak takut apa? Islam ajar kita berperang. Tapi berperang dalam Islam ni ada adab, ada akhlak, ada kaedah dia. Bukan pakai langgar gitu je. Dah, ada kaedah, ada cara dia. Islam ajar kita kalau berperang tak boleh bunuh orang puang, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang beribadah dalam rumah-rumah ibadah, tak boleh kacau, hancurkan rumah-rumah ibadah. Ni Zionis Yahudi, masjid mereka bom, gereja mereka bom, habis mereka batal semua. Islam tak begitu. Sebab itulah perang dalam Islam ni ada kaedah, ada fiqh dia. Kita hari ini orang Islam di seluruh pelosok dunia. Hak kena akak senjata di Palestin. Tapi kita di tempat lain kurang-kurangnya kena ada niat dalam hati kita. Sebab itulah Islam ajar kepada kita, amalan-amalan ni ada 3. Yang pertama amalan hati, yang kedua amalan lisan, yang ketiga amalan anggota tubuh badan. Antara amalan hati ialah niat dengan keazaman.
Maknanya walaupun kita tak boleh pergi perang sana, tapi kalau kita niat betul-betul dalam hati kita, kita nak berperang bersama dengan saudara-saudara kita di sana, Allah Ta'ala akan beri pahala. Ni niat pun takut dah. Ada orang tu nak takbir pun tak boleh. Ni lagi berat. Tak, nak takbir takut orang marah, takut orang rasa hati. Takut apa? Takbir lah. Jadi Masjidul Aqsa dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Nabi Allah akan kembali ke tangan umat Islam. Dari ini kita sedang melihat bunga-bunganya. Lepas tu saya nak sebut akhir hak ni. Bunga-bunganya hari ini kita sedang melihat. Kita tak tahu, mungkin zaman sekarang ini, mungkin zaman akan datang, wallahu alam. Itu dalam ilmu Allah. Tapi ini semua berkait dengan asyratus saah, tanda-tanda berlakunya kiamat. Antaranya Nabi sebut, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Yahudi balik semula ke Palestin. Hari ini kita tengok depan mata kita, Yahudi balik ke Palestin. Nabi sebut dalam hadis yang lain bahawa di akhir zaman ini akan tetap ada kumpulan yang menegakkan kebenaran. Musuh-musuh mereka tak boleh menghina mereka sehinggalah datangnya urusan Allah. Lalu sahabat tanya, di mana mereka wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, mereka di Baitul Maqdis dan di keliling Baitul Maqdis. Ini hadis Nabi. Jangan kita main-main. Hadis Nabi. Hari ini kita tengok depan mata kita. Bila kerajaan-kerajaan tak berani nak berperang, tak berani nak berjihad, tak berani nak menentang Zionis Yahudi, hanya ada kumpulan-kumpulan yang kecil ni, ada senjata hak barang je. Mereka ada iman dalam hati, mereka berjihad. Hak kerajaan-kerajaan ni ada tentera hebat-hebat belaka, jet pejuang, kapal perang, kereta kebal ada belaka. Guna tentera ni berlawan dengan rakyat sendiri, komang sepanas. Ini Nabi sebut di akhir zaman. Dan kita tengok depan mata kita, inilah kumpulan-kumpulan Islam ni. Nabi sebut ini hadis. Kemudian Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu berperang dengan orang-orang Yahudi. Nabi sebut berperang. Kalau kita baca hadis ni, nak ulah panjang lah, tapi rekahnya ini mukjizat hadis Nabi. Kita sebut tadi Yahudi ni mereka pengecut, tak berani perang. Tapi di akhir zaman mereka sendiri akan perang. Ini hari ni kita tengok depan mata kita. Depan mata kita. Dan akhirnya bila Yahudi nusuk balik pokok, balik batu, pokok batu boleh bercakap. Pokok batu kata, hei orang Islam, hei hamba Allah, ni Yahudi belakangku, mari bunuh dia. Akan tiba masanya. Saya buat kajian hadis ni, saya punya pandangan akan tiba masa orang Yahudi ni mereka buat jahat sangat sehingga bila kita orang Islam bunuh mereka tak ada orang marah. Sebab jahat sangat. Hari ni nampak dah bunga-bunga. Ratus ribu, juta manusia keluar di jalan raya. Tak ada demonstrasi yang keluar sokong Israel. Semuanya sokong Palestin. Semuanya nampak kejahatan Zionis Yahudi. Dan hari ini Yahudi balik ke Palestin ni sebab apa? Sebab mereka kata, kami beriman bahawa Allah akan zahirkan the Messiah yang akan memimpin untuk Yahudi menguasai dunia. Di sisi kita Al-Masih ialah Isa ibnu Maryam. Di sisi Yahudi Al-Masih ialah Ad-Dajjal. Ini berkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Maknanya di akhir zaman nanti, hari ini kita sedang tengok Yahudi ni balik ke Palestin. Tapi tanda-tanda besar tadi tak berlaku lagi. Akan tiba masanya. Kita tak tahu, mungkin zaman kita, mungkin zaman lain, wallahu alam. Tapi kita percaya, kita yakin akan berlaku. Jadi bila zahirnya Dajjal, Yahudi yang paling ramai ikut. Yahudi kata, ni lah dia Al-Masih yang kami tunggu-tunggu ni. Kemudian Imam Mahdi akan zahir memimpin orang Islam. Allah Ta'ala akan turunkan Nabi Isa. Akidah kita orang Islam, Nabi Isa masih hidup, ada di langit. Bukan macam Ayah Peng tu sesat, mati dah. Nabi Isa
akan turun daripada langit, akan turun di mana? Turun di Baitul Maqdis, satu riwayat. Satu riwayat lagi turun di Dimashq, akan memimpin orang Islam dan akan bunuh Dajjal di satu tempat yang bernama Babul Lut. Tempat ni kalau kita tengok dalam peta ada di Palestin, dekat dengan ibu negara haram Israel, Tel Aviv. Ada kampung ni, ada tempat ni. Nabi Isa akan bunuh Dajjal di situ. Dan semuanya ini akan berlaku, akan tiba masanya. Sebab itulah bila cakap tentang isu Palestin, isu pembebasan Masjidil Aqsa ni, ia adalah isu paling penting kepada umat Islam yang perlu kita beri perhatian. Maknanya kita jangan jemu. Jangan jemu untuk cakap isu ni, jangan jemu untuk dengar isu ni. Kita mesti sentiasa ikuti kerana ia berkait dengan akidah kita umat Islam. Jadi saya rasa itulah yang saya nak sebut, yang saya nak kongsi pada pagi ini. Saya ucap ribuan terima kasih kepada adik kakak kerana memberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat daripada apa yang kita dengar. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang dan lemah itu datang daripada diri saya dan daripada iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi marilah sama-sama kita tutup majlis kita ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang berjihad di bumi Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma qawwi azaimahum wa thabbit aqdamahum wa wahhid sufufahum wa saddid ramyahum. Allahumma kun ma'ahum ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bil yahudi wa man awanahum. Allahumma alayka bihim jami'an fa innahum la yu'jizunaka ya qawiyyu ya aziz. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.